Datangnya daripada teman kita namanya Aziza. Dan di sini ada title lah, tajuk ceritanya, tajuk pengalaman Aziza, ya. Lain kali jangan ambil kepo hal orang lain. Tajuknya ada ditulis di sini. Dan pengalaman Aziza ini memang cukup menyeramkan. Perkara ini berlaku sewaktu dia tinggal di rumah lamanya, ya, lebih kurang 10 tahun yang lalu di Whampoa. Kesi saya tinggal di Whampoa, kata Aziza. Dan rumah sebelah saya ni memang selalu dah lama kosong. Jadi apa yang berlaku, saya tak boleh tahan. Setiap malam mesti bising. Setiap malam mesti rumah sebelah yang kosong ni bising. Jadi sampaikan saya ni dah tak tahu nak buat apa lagi, saya keluar dari bilik saya ambil galah, keluar dari rumah. Ketika suami saya sedang tidur, anak saya sedang nyenyak tidur, dengar bunyi kisi, orang hentak-hentak dan sebagainya. Dan peristiwa ini bukan saja saya alami, malah jiran sebelah, atas dan bawah juga diganggu dengan bunyi bising. Bila saya pergi rumah sebelah kisi, rumah sebelah ni tingkapnya jenis daun tingkap yang boleh kita buka. Jadi bila saya tolak secara paksa, terbuka tingkap tu, terperanjat saya kisi. Dalam rumah tu ada perempuan berpakaian serba putih, rambutnya panjang, sedang berdiri menghadap tembok dan dengar bunyi tapak kaki orang hentak-hentak. Saya terus terkejut, menjadi gamam dibuatnya. Apa yang berlaku? Terus saya tak berani. Saya masuk ke dalam, tinggalkan galah di luar rumah. Bila masuk ke dalam rumah, tutup pintu, nak baring atas katil dengan suami. Sedang saya baring, saya perasan macam ada benda lalu lalang dekat jendela bilik saya. Saya tolehkan kepala. Apabila terperanjat, saya nampak ada kepala perempuan sedang senyum melihat saya sedang baring dengan suami, sambil lidahnya terjelih keluar panjang sepanjang-panjangnya. Saya nak kejutkan suami, saya tak berani. Sebab suami saya kalau dah bangun dia marah, berbakul-bakul saya kena. Saya terpaksa diam diri, tawakalkan hati. Sepanjang malam benda tu mengedap saya dari tingkap. Bila saya rasa takut, terus saya tarik langsi. Walaupun dah ditutup dengan langsi, kisi cuba bayangkan, walaupun dah ditutup dengan langsi, benda itu tetap berada di luar. Saya dengar bunyi cakaran, seolah-olah dia nak masuk ke dalam bilik saya. Saya hanya boleh berdoa, baca apa yang saya tahu. Sampaikan saya baca bismillah berkali-kali untuk hilangkan rasa takut. Bila tiba waktu subuh, makcik sebelah bawah ni buka azan. Azan kuat dapat saya dengar. Hilang segala gangguan. Dah tak ada lagi kisi. Keesokan harinya, malam tiba, bila nak tidur sama bunyi bising. Saya dah tak berani nak marah, nak menjenguk, suruh benda tu senyap. Terima kasih dan selamat tengah malam. Rizwan alami adalah satu peristiwa yang tak dapat beliau lupakan. Satu pengalaman yang cukup menyeramkan. Katanya, kisi, saya adalah salah seorang pelajar yang bersekolah di salah sebuah kawasan institut pengajian tinggi di kawasan Jurong. Oleh kerana sekolah dan rumah saya begitu jauh, saya tidak tinggal bersama dengan ibu dan ayah. Saya telah pun menetap di rumah makcik saya yang tinggal di Jurong sampailah saya tamat sekolah. Pengalaman yang saya alami memang cukup menyeramkan. Terpulanglah pada individu untuk mempercayainya ataupun tidak. Kisi bayangkan, saya balik ataupun pulang ke rumah saya kadangkala sebulan hanya beberapa kali saja. Oleh kerana sekolah dan rumah agak jauh, saya tinggal bersama dengan makcik di kawasan Jurong. Senang untuk saya ke sekolah. Pengalaman saya bila saya pulang ke rumah, setelah lebih kurang sebulan saya tidak pulang. Kerana sibuk dengan sekolah, sibuk dengan projek-projek yang harus saya kembalikan di sekolah saya. Bila saya pulang ke rumah, saya keluar dan bersama dengan teman-teman pergi ke bandar ataupun town untuk saya bersama dengan teman-teman saya lama saya yang dah lama tidak saya jumpa di kawasan rumah saya. Bila saya pulang waktu itu lebih kurang pukul 1 lebih pagi. Sampai saja di rumah, saya menaiki lift untuk ke atas rumah saya.
Kisi bayangkan, sampai di rumah saya tingkat 7, saya harus lalu di hadapan beberapa buah rumah yang lain, barulah akan sampai depan pintu rumah saya. Sedang saya berjalan, tiba-tiba rumah sebelah ni rumah seorang makji, namanya Puan Haja Aminah, bukan nama sebenar. Bila saya berjalan, saya ternampak dari jauh rumah jiran sebelah saya, rumah jiran Puan Haja Aminah ni, pintunya tidak tertutup, hanya ditutup dengan pintu besi saja. Dalam rumahnya gelap gelita, bagaikan tidak ada orang di dalamnya. Semakin dekat, semakin saya nampak ada seseorang sedang memegang grill ataupun pintu besi rumah tersebut dan berpaut pada pintu tersebut. Saya jalan, terperanjat saya apabila ternampak Haja Aminah sedang berdiri di depan pintu rumah beliau. Lalu saya toleh, saya senyum. Cik Mina, saya berdiri Kisi agak lama berbual dengan Cik Mina. Cik Mina, dah lama tak nampak. Saya tidur rumah makcik. Saya berbual dan terus berbual. Cik Aminah tetap berdiam diri di hadapan pintunya. Kemudian dia kata pada saya yang dia haus. Makcik haus lah. Makcik haus. Cik Mina haus? Cik Mina nak air tak? Saya ni tidak terfikir, kalau Cik Mina haus, dalam rumah dia kan ada air. Saya terus kata pada Cik Mina tunggu kejap Saya masuk dalam rumah Kisi, buka pintu, keluarkan kunci, masuk ke dalam rumah. Saya ambil secawan air. Baru nak keluar rumah, ibu saya keluar dari bilik. Kau nak ke mana ni? Pergi rumah Cik Mina nak minta air. Ibu saya dengar dia istighfar berkali-kali Kisi. Kau dah gila Kenapa? Kau tahu tak rumah sebelah ni dah kosong, tak ada orang lagi. Kisi bila saya dengar saya terperanjat. Saya tanya, rumah kosong? Taklah mak, tadi baru nampak Cik Mina dekat depan pintu minta air. Orang baru berbual dengan Cik Mina mak. Kau jangan merepek lah. Saya dan ibu saya keluar. Memang sah Kisi, pergi rumah sebelah, pintu tertutup. Buka tingkap dengan paksa, nampak dalam semua kosong, tak ada benda. Sedang dalam perjalanan nak balik ke rumah kami, ibu saya beritahu, kau tahu tak, Cik Mina kau dah meninggal 2 minggu yang lalu. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan ibu. Malam tu malam yang tak dapat saya lupakan. Selalunya saya dengar orang cerita tentang nampak tu nampak ni, tetapi saya berdepan dengan orang yang dah disahkan meninggal dunia 2 minggu yang lalu Kisi. Suara Cik Mina kehausan, minta saya bawakan dia air. Saya memang terperanjat. Itulah peristiwanya. Terima kasih. Dari